صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. Kata musannif rahimahullah, dan bermula mubtada itu qismani, ada dua bahagian. Yang pertama zahirun, yaitu isim zahir, dan yang kedua wa mudmarun, dan yang kedua isim dhamir. Jadi mubtada terbahagi kepada dua. Yang pertama namanya isim zahir, dan yang kedua namanya isim mudmar ataupun dikenali juga sebagai isim dhamir. Fadh-dhahiru, maka isim zahir itu ma taqaddama dzikruhu, apa yang telah lalu sebutnya. Jadi dalam matan yang pertama itu bab mubtada kita dah baca dah, dia bagi contoh Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Jadi Zaid dalam perkataan Zaidun qaimun, dan perkataan Az-Zaidan dalam perkataan Az-Zaidani qaimani, dan perkataan Az-Zaiduna dalam perkataan Az-Zaidun qaimun, itu semua jadi mubtada. Dan itu contoh bagi mubtada isim zahir. Jadi dia tak mau sebut dah di sini. Dia kata fadh-dhahiru, dan mubtada isim zahir ma taqaddama dzikruhu, apa yang telah lalu sebutnya. Maka tengok baliklah apa yang dia sebut. Dia tak mau ulang dah di sini. Ini sya'nul matni. Sya'nul matan ringkas. Dia ikhtisar. Kemudian yang dia tak sebut lagi dhamir. Wal mudmaru, dan mubtada isim dhamir 12, ada 12. 12 apa? 12 dhamir. 12 dhamiran. Itu kena bawa datang sendirilah. Tapi kita dah faham melalui al-mudmaru, isim dhamir. Sebab kalau kita sebut nombor, kita akan sebutkan patutnya dia ada tamyiz. Kan 12 apa? Kalau kita kata 10 apa? 10 buah buku ke, 10 buah rumah ke, mesti ada tamyiz dia. Jadi di sini tak sebut, faham dah. Faham daripada mana? Wal mudmaru tu. Contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut perkataan Nabi Yusuf. Dia kata bagi tahu dia, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Dia kata, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11. 11 apa? Oh, datang kawkaba, dia tamyiz. 11 bintang. Di 11 tu adat. Yang kawkab tu ma'dud nama dia. Jadi kena datangkan tamyiz. Maksudnya 11 ni 11 bintang. Jadi kat sini disebut wal mudmaru 12. Dan isim dhamir, mubtada isim dhamir tu 12. 12 apa? 12 dhamir. Jadi ada 12 dhamir yang dia akan sebut. Dan 12 dhamir tu pula dhamir yang munfasil. Sebab tidak ada mubtada dhamir munfasil. Mubtada semuanya dhamir munfasil. Dan yang dia akan sebut ni semuanya dhamir munfasil. Dan dapat kita faham daripada sini, dhamir ada dua, dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Dan kita sebut dah sebelum ni, dhamir muttasil dia ada 3 keadaan.
keadaan rafah, keadaan nasab dan keadaan jar. Adapun domain munfasil hanya ada dua saja, dua keadaan, keadaan rafah dan keadaan nasab. Boleh. Jadi wal mudmaru mubtada isim dhamir itu isna asyara ay isna asyara dhamiran munfasilan. Ada 12 dhamir. Dhamir itu pula dhamir yang munfasil. Wa hiya dan ia itu 12. Dhamir itu wa hiya ana. Khabar adalah wa hiya mubtada, ana khabar. Nak pada lafaz ana tu. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma sampailah akhir. Sampailah akhir. Kemudian dia akan teranglah nanti dalam syarah apa ana tu khusus untuk siapa, nahnu khusus untuk siapa, anta khusus untuk siapa, dan apa yang berbaki itu khusus untuk siapa. Itu dia akan terangkan di dalam syarah. Nanti kita akan baca. Ana contohnya kita bagi contoh lil mutakallim wahdahu, bagi seorang yang bercakap. Adapun anta lil mukhatab, bagi orang yang lawan bicara. Siapa yang kita taujihkan kepada dia kalam, itu dinamakan mukhatab. Kalau perempuan mukhatabah. Kita akan tengoklah nanti. Kemudian dia nak bagi contoh. Lepas dia bagi, disebut 12 dhamir tersebut, ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Dia nak bagi contoh mubtada isim dhamir. Kata dia nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ana jadi saya ataupun aku. Aku seorang yang berdiri. Bahasa mudah katakan, bahasa mudah, aku berdiri. Jadi nak ikut terjemah, aku adalah seorang yang berdiri. Wa nahnu dan kami adalah orang yang berdiri. Wa ma asbaha dzalika. Itu matan. Matan Nabi lah, nanti dia akan sebut masalah Sayyidina Muhammad, satu-satu makna ana, apa makna nahnu. Maknanya pengkhususan lafaz ana tu untuk siapa, pengkhususan lafaz nahnu untuk siapa, pengkhususan lafaz anta untuk siapa, dan seterusnya. Cuma apa itu sahabat kita tanya, di sini musannif sebut wal mubtada'u qismani. Dan bermula mubtada itu ada dua bahagian. Baik. Jadi ditanyalah, maknanya dia muntabih, dia sedar dan dia bagi tumpuan. Dia ada rasa benda pelik. Apa dia benda pelik? Mubtada yang kita mengaji sebelum ni disebut bahasanya kalau mubtada mufrad, khabar mufrad, mubtada musanna, yang ni pun musanna. Kalau mubtada jamak, khabar pun jamak. Tapi kat sini dia buat datang al-mubtada'u qisman. Mubtada mufrad tapi datang khabar isim tasniah. Ada dua qisman. Ada alif tasniah kat situ. Baik. Jadi nak jawab ni ada beberapa jawapan lah. Ada beberapa jawapan untuk menjawab dalam masalah ni yang ditanyakan ni. Wal mubtada'u isman, mubtada isim mufrad yang khabar tasniah. Maknanya tak sama, tak ada tatabuk, tidak sepakat antara mubtada dan juga khabar. Jadi malam kan 2 hari lepas pun anak disebut, tapi anak tak terangkan lah. Salah satu jawapan al-mubtada di situ, alif lam di situ adalah alif lam lil jins. Alif lam lil jins. Di sini berhajat kepada kita faham pula alif lam tu. Dia sebut alif lam lil jins. Mungkin nama ni nama baru. Kalau ada tak pernah dengar alif lam lil jins.
Sebab alif lam ni terbahagi pula kepada ada terpecah pula kepada beberapa bahagi. Ada yang disebut sebagai alif lam lil jins, ada yang disebut sebagai alif lam lil ahdi, dan ada yang disebut sebagai alif lam istighraq. Baik, Pak. Bila kita datangkan alif lam lil jins, maknanya orang sebut alif lam jenis. Biasa dengar kan alif lam jenis. Mungkin ada yang biasa dengar. Disebut alif lam jenis. Alif lam ni, bila alif lam jenis masuk pada satu isim, maka dia memberikan makna umum pada sesuatu kalimat tersebut, pada isim tersebut. Contohnya nak bagi Ar-rajulu khairun minal mar'ati, ataupun ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Lelaki, ini orang lelaki lebih baik ataupun lebih kuat daripada perempuan. Umum kan? Boleh nampak tak keumuman? Kat mana umum dia? Ana tak terjemahkan lelaki itu. Ana kata lelaki. Orang lelaki, tanpa nak khususkan mana-mana lelaki, dia jadi umum. Orang lelaki lebih kuat daripada orang perempuan, tanpa nak menentukan mana-mana lelaki dan mana-mana perempuan. Sebab betul ke ada lelaki ni lebih kuat pada perempuan, ataupun lebih baik daripada perempuan? Ada tak di sana perempuan yang lebih kuat pada lelaki dan perempuan yang lebih baik daripada lelaki? Ada. Jadi tak boleh kita nak kata semua lelaki lebih kuat daripada perempuan dan semua lelaki lebih baik daripada perempuan. Jadi perkataan tu salah. Sebab di sana ada perempuan yang lebih baik daripada lelaki. Jadi perkataan ni umum tanpa nak menentukan ya. Pada secara jumlah dia, secara umumnya lelaki lebih baik ataupun lebih kuat daripada perempuan. Jadi alif lam tu lil jins, dia memberi makna umum. Adapun alif lam lil ahdi, tadi yang saya sebut mengenai alif lam lil jins, dia memberi makna umum. Kadang orang kita dia terjemah setengah-setengah kitab-kitab dia sebut jenis, dia akan sebut jenis depan. Contohnya dalam kalimat alhamdulillah, segala puji. Ada yang bawa alif lam dekat alhamdu. Ada alif lam tu kan. Setengah ulama dia bawa alif lam tu alif lam lil jins. Jadi dia terjemah macam mana? Segala jenis puji. Jenis puji itu bagi Allah Ta'ala. Lepas tu ngaji pula jenis-jenis puji. Puji makhluk bagi makhluk, puji makhluk bagi Tuhan, puji Tuhan bagi Tuhan, puji diri sendiri, puji Tuhan bagi makhluk. Itu semua jenis-jenis puji lah. Ada alif lam yang bawa ke alhamdu tu alif lam lil ahdi sebagai ulama. Dan ada yang bawa alif lam istighraq.
Okey, nak terangkan satu tadi alif lam lil jins. Maknanya dia bagi faedah umum. Macam tadi nak sebut ar-rajulu khairun minal mar'ati, maknanya jenis laki-laki tanpa ditakyinkan mana-mana laki. Boleh faham alif lam lil jins? Kerana nak pindah kepada alif lam lil ahdi. Alif lam lil ahdi ni ada tiga. Ada tiga. Cuma yang biasanya disebut alif lam lil ahdi zikri. Alif lam lil ahdi zikri. Alif lam lil ahdi iaitu alif lam yang merujuk kepada sesuatu yang maklum, yang telah disebut sebelum ni. Contohnya, anda cakap dalam bahasa Melayu ni, dalam bahasa Melayu, tadi aku pergi kedai. Anda cakap tadi saya ke kedai dan saya telah melihat seorang lelaki. Maknanya nakirah ni. Saya telah melihat seorang lelaki sedang minum arak di tepi jalan. Contoh. Kemudian saya teruskan perjalanan ke kedai. Tiba-tiba saya dapati lelaki itu berada di sebelah saya. Yang kedua tu ada alif lam. Kalau dalam bahasa Arabnya lah. Kalau macam bahasa Arabnya, azhabu ila suq wa fi tariq ra'aitu rajulan yashrabu khamran. Untuk ra'aitu rajulan dengan nakirah. Lepas tu nak bagi tahu kata tiba-tiba aku dikejut aku dapati lelaki tu ada di sebelahku. Ra'aitu ar-rajulan. Bijambi ke bijiwari ke, aku lihat lelaki ada alif lam. Bila ada alif lam kali kedua, perkataan yang sama tapi ada alif lam pada kali kedua, maknanya yang kedua ni merujuk kepada yang pertama. Yang kedua merujuk kepada yang pertama. Alif lam ni alif lam lil ahdi. Lil ahdi zikri. Al ahdi dengan mana yang maklum. Alif lam merujuk kepada sesuatu yang maklum. Al zikri merujuk kepada sesuatu yang disebut. Maknanya alif lam merujuk kepada sesuatu yang maklum dan dia disebut dalam teks ucapan tu. Faham kan? Alif lam lil ahdi zikri. Ada satu alif lam lil ahdi apa dah? Kata tu lil ahdi zikri, lil ahdi zihni. Dia alif lam, dia merujuk pada sesuatu yang maklum. Tetapi perkara yang maklum tu adalah dalam kepala otak. Dia tak disebut. Perkara sesuatu yang maklum tu merujukkan kepada sesuatu yang maklum dalam kepala kita, dalam zihn kita, dalam akal. Contohlah, malam nak nampak Umair. Dia keluar dengan seorang perempuan Muslimat. Nampaklah dia jalan, dia makan apa semua. Lepas tu esok tu anda tanya dia, siapa perempuan itu? Mani mra'ah, ada alif lam. Siapa perempuan itu? Perempuan tu merujuk pada siapa? Semalam tu. Jadi anda sebut dah dulu sebelum tu perempuan tu.
tak sebut kan, anak tanya tu, siapa perempuan tu? Sebab maknanya Umay nampak lah, anak nampak dia semalam keluar dengan Simat jadi esok tu anak tanya, siapa perempuan tu? Jadi benda ni alif lam kat perempuan tu, imra'ah tu dia lil ahdi, pada satu yang maklum. Tapi yang maklum ada dalam kepala, tidak disebut dulu sebelum tu. Ada tak anak sebut perempuan sebelum tu? Tak ada kan, anak jumpa nak tanya pasal perempuan. Tapi ada alif lam. Jadi lil ahdi tu dinamakan lil ahdi zihni. Dia maklum, tapi maklum dalam kepala, maklum dalam kepala otak. Jadi maklum tu di sisi anak dengan Umay je lah, sebab anak dengan dia yang tahu. Tapi di sisi orang lain dia tak jadi ya. Di sisi yang lain dia tak tahu. Dia akan tanya, siapa perempuan tu? Perempuan mana? Adapun lil ahdil huduri, itu yang menunjukkan, yang merujuk kepada suatu waktu ataupun satu detik yang tertentu. Macam kita kata al-yaum. Itu dalam Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan kepada kamu agama kamu. Hari mana? Hari apa kaya? Hari Arafah. Hari mana tu merujuk kepada hari diturunkan ayat tersebut. Hari yang diturunkan ayat tersebut kepada Nabi SAW pada detik, pada masa dan pada waktu yang tertentu. Pada hari itu, al-yaum tu maknanya alif lam tu merujuk kepada tu. Macam kita sebut al-yaum, hari ini, merujuk kepada waktu sekarang. Kita panggil huduri, hadir. Al-an, sekarang ini. Waktu ni merujuk kepada waktu sekarang. Waktu hadir, itu dinamakan. Dinamakan alif lam lil ahdi al-huduri. Adapun alif lam al-istighraqiyah, iaitu alif lam yang kita boleh buang alif lam tersebut, kita boleh gantikan dengan kullu. Kita boleh buang alif lam tu, kita boleh gantikan dengan kullu. Contohnya khitab guru. Dia kata wa 'ala talabah an wa 'ala talabah ataupun wa 'ala talib an yasta'dina qabla an yakhruj. Jadi wa 'ala talib, dan atas pelajar. Pelajar, sebahagian pelajar ke? Ini kullu, semua pelajar. Kita boleh, ini wa 'ala kulli talibin, tapi kullu tu apa boleh lah. Ini wa 'ala kulli talibin, atas setiap pelajar dia minta izin sebelum dia keluar. Itu alif lam yang istighraq. Nanti kita akan mengaji, kita akan sebut sekali lagi pada masalah alif lam dekat boleh? Ma'rifah. Wal ma'rifatu khamsatu asya' nanti tu. Sisi ma'rifah. Antaranya alif lam. Jadi nak bagi tahu kat mubtada' ni, alif lam di situ alif lam lil jins. Maknanya nak bagi tahu kata mubtada' tu jenis mubtada' tanpa kita kaitkan mubtada' isim zahir, mubtada' isim dhamir. Nak bagi tahu kata mubtada' je. Dan bermula mubtada' dua bahagi. Setengah ulama dia yang anda pernah dengar disebut macam ni, mubtada' yang terima ta'addud, yang terima berbilang-bilang, maka boleh khabar dia kita datangkan dengan tasniah ataupun jamak. Dia faham? Contoh, dia akan faham dengan contoh. Contohnya kita sebut boleh
contoh Al-Quran salasuna juz'an. Al-Quran ada 90 juzuk. 90 mana 90 juzuk? Nabi Rashid Al-Quran ada 30 juzuk. Maknanya sekiranya mubtada tu dia terima ta'addud, maka boleh khabar tu kita datangkan dengan sesuatu yang walaupun tak mutabaqah dengan tu. An-Nil far'an, contoh. Sungai Nil ada dua cawangan. Satu cawangan ke sini, satu cawangan ke sana. Maknanya mudah kata, apa-apa mubtada yang dia terima ta'addud, terima berbilang-bilang, maka daripada hukum jamak. Maka bolehlah kita datangkan dengan khabar. Waktu tu khabar kita kata jamak. Maknanya tidak ada mutabaqah. Tak ada mutabaqah tu pada zahir. Tapi pada makna ada mutabaqah. Itu salah satulah jawapan alif lam di situ. Alif lam isim jenis. Alif lam jenis. Ada juga jawapan kita boleh jawab al-mubtada qisman dengan mana zu qismani, dihazafkan mudhaf. Asalnya yang bermula mubtada yang mempunyai dua bahagian. Tapi zu telah dibuang dan diletakkan qisman empat. Buang mudhaf, tinggal mudhaf ilaih. Buang mudhaf, letak mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu ambil tempat mudhaf lah. Al-mubtada'u du qisman. Allahu a'lam. Ada juga jawapan al-mubtada'u qisman tidak mengandungi dhamir. Ini tidak ada masalah. Kita tengok dalam wa aqulu qala syarih rahimahullah wa aqulu yanqasimul mubtada'u ila qismaini al-awwalu al-zahir wa tsani al-mudmar wa qad sabaqa fi babil fa'il ta'rifu kulli min al-zahir wal mudmar, dan telah lalu pada bab fa'il oleh ta'rif tiap-tiap daripada isim zahir dan juga isim dhamir. Ma yadullu ala ma'na al-murad biduni qarinati, itu isim zahir. Ma la yadullu ala ma'na al-murad illa bi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin, itu dinamakan isim mudmar ataupun isim zahir. Famisalul mubtada az-zahir Muhammadun Rasulullah wa Aisyatu ummul mu'minin wal mubtada'ul mudmaru isna asyara lafzan. Ini ditakdirkan dengan lafaz 12 lafaz. Yang lafaz yang pertama al-lafzul awal ana ni khusus untuk siapa? Lil mutakallimil wahidi, bagi seorang yang bercakap. Ana abdullah, aku abdullah, hamba Allah. Yang kedua, lafaz yang kedua nahnu ni khusus untuk siapa? Lil mutakallimil muta'addili, bagi seorang yang bercakap dan dia ramai, berbilang-bilang. Setengah kitab sebut lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, bagi orang yang bercakap, bagi seorang yang bercakap dan bersama-sama dengannya ada orang lain. Contohnya kita ni pergi buat safarah, lepas tu kita pun beritahu lah kami, maknanya maksud anak yang cakap, tapi anak takbirkan dengan kami. Maksud kami tu semua ni yang main, tapi yang cakap tu seorang, jangan semua cakap kot. Seorang cakap, tapi dia tu sebagai wakil bagi kesemua sekali. Lil mutakallim al-muta'addid ataupun awil wahidi. Yani lil mutakallimil wahidi, seorang aja yang cakap,
Tapi al-mu'azzimi nafsahu, tapi dia memuliakan ataupun membesarkan diri dia. Dia seorang tapi seolah-olah ramai. Dia membesarkan diri dia. Jadi bila kita mengaji macam ni, kita tak ada iskal apa yang disebut dalam Al-Quran. Yang mana Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, Allah kata inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Jadi kalau kita baca tak ada iskal. Tapi kalau kita tak mengaji, Allah sebut inna, kita nak mengaji tauhid, Allah tu satu. Sebab Al-Quran baca tulisan kami. Kami nak punya ramai. Allah ni ada ramai ke? Jadi dijawab sebab benda ni memang soalan ni warid. Ada orang tanya. Sebab tu ulama jawab. Jawab. Dalam bahasa Arab, nahnu digunakan pakai pada dua, membawa datang dua makna. Sama ada yang bercakap tu seorang dan bersama-samanya ada orang yang lain, maknanya ramai. Ataupun dia guna nahnu, dia seorang je, tapi dia memuliakan diri dia, dia membesarkan diri dia, maknanya tetap dia seorang. Cuma guna lafaz tu, dia membesarkan diri dia. Jadi Allah Ta'ala membesarkan diri dia. Adapun kita nak guna macam tu, itu tak boleh. Kita nak membesarkan diri kita tu tak boleh. Sebab sifat besar diri ni khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita manusia tak boleh. Kita tidak boleh ambil sifat khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita pakai kat diri kita. Itu hukum dia haram dan berdosa besar. Contoh nahwu qaimun. Wasalisu, dalam lafaz yang ketiga anta. Anta ni untuk siapa? Ai lil mukhatabil mufradil mudzakkar. Bagi mukhatab, bagi lawan bicara. Yang lawan bicara kita tu seorang sahaja dan dia laki-laki. Contoh anta fahimun. Kamu orang yang faham. Warabi'u anti lil mukhatabatil mufradatil muannatsati, bagi lawan bicara seorang, dan seorang tu perempuan, dan mufradah pun menunjukkan perempuan dah. Ataupun lil mukhatabah pun menunjukkan perempuan. Jadi datangkan lagi lil mukhatabatil mufradatil muannasah. Nahmu anti muti'atu. Wal khamisu antuma lil mukhatabaini, bagi dua orang lawan bicara. Lawan bicara kita ada dua orang, sama ada laki-laki atau perempuan. Mudzakkaraini kana au muannasaini. Nahwu antuma qaimani wa antuma qaimatan. Jadi kita dapat beza daripada khabar belakang tu. Bila sebut antuma qaiman, kita tahu antuma ni orang lelaki. Tapi bila sebut antuma qaimatan ni, kita dapat faham antuma tu orang perempuan. Wasadisu antum li jam'i dzukur al-mukhatabin. Nahwu antum qaimuna. Antum qaimun, untuk himpunan laki-laki dan dia lawan bicara kita. Antum qaimun. Dah tu ada dengar kadang-kadang duk cakap dengan seorang tapi guna antum. Contohnya cakap dengan guru tapi kata antum, macam mana pula? Itu jawabnya nak beradab. Salah satu adab, kita cakap dengan guru, maknanya kita gunakan lafaz jamak. Jamak tu sebagai nak memuliakan dia, seolah-olah dia ni orang yang azim, orang yang mulia, orang yang besar. Jadi kita gunakan jamak seolah-olah dia ni seorang tapi ramai, seolah-olah ramai. Itu kita muliakan dia. Setengah orang dia tak lagi pakai macam kalimah ana. Ada ni huruf Melayu kita lah, dia tak bagi pakai pada ketika bercakap dengan duk-duk guru, cakap dengan ulama. Dia contoh sebab kalimah ana tu ada ihtimal aku ataupun saya. Jadi guna saya tu lebih cantik, yang kata lebih cantik daripada guna ana.
Sebab ada ihtimal apa ni maksud dia aku. Ana kan aku boleh, saya boleh. Jadi kalau kita ni dalam bahasa kita ni penggunaan kita guna aku tu selalunya dengan orang dekat, orang kawan-kawan, orang yang kenal lama. Tapi bila kita jumpa dengan orang-orang yang besar-besar yang baru kita kenal, kita akan guna saya. Saya tinggal di sini. Aku tinggal kat sini. Nampak istilah tu kan. Kecuali setengah tempat lah, setengah temurun tempat dia guna aku. Orang Indonesia, mak ayah pun dengan mak ayah dia panggil aku kan. Aku kau kita dengar kasar kan. Kalau anak pun tengok mana boleh. Macam adik dia tu macam. Mau tak boleh. Betul lah tak mengaji kan. Baca kan. Guru tak ada. Setan guru. Bahaya. Baca-baca saja tanpa ada guru memang sangat bahaya. Tambah-tambah bila kita baca buku tidak ada bimbingan guru, dan yang menulis tu pula pemikirannya rosak. Tujuan. Orang yang tak tahu dia akan dengar semua. Ceramah banyak, dia akan dengar semua. Anak lu dengar Rasul Hari kot. Ingat ada 3 4 banyak-banyak pustaka. Tapi anak rasa pelik sebab orang buat macam ni. Tapi kira yakin lah bila orang tanya tu sunnah. Abang betul Rasul Hari tu tak betul. Sebab kita tak tahu. Abang nak bawa video, kita pun tengok. Orang kan sebutlah, cakap tak jelas, pandai cakap. Lepas tu sebut hadis, sebut ayat Quran. Lepas tu dia kata yang tu tak betul, kau semua hantar. Ataupun jadi dah tak betul. Memang mengaji orang tahu. Lepas tu kadang orang nak baca buku, dia tengok dulu apa masalah Sayyidina Muhammad, fikrah muallif kitab. Siapa yang tulis kitab ni? Ini ada fikrah apa? Fikrah dia ke sini ke macam ni ke. Nak cari orang yang betul-betul tengah ngaji, dia tak ada cenderung ke mana-mana, susah. Ada tapi susah. Sebab tu kita ngaji ni seloknya kosongkan. Jangan mana ada kecenderungan mana-mana. Sebab bila kita ada kecenderungan, kita akan membawa dalil kepada apa yang kita cenderung. Tapi bila kita tak ada mana-mana, walaupun kita duduk di dalam apa-apa sekalipun, salah kita akan cakap salah, betul kita akan cakap betul, walaupun pihak lawan. Apa yang berlaku hari ini, sebab kita melihat kebenaran tu kita duduk pada mana-mana yang kita duduk. Ni walaupun kita ni dia ada fahaman ni Al-Quran wa Sunnah, dia mukhalafah betul, walaupun betul kawan tu cakap hadis, tapi dia ni sebab dia ikut jemaah ni tak betul. Nampak dia tidak ada insaf. Itu bahaya. Lepas tu ngaji ni yang guru nasihat macam tu lah. Biar insaf tengah-tengah. Tak kira jangan ada kita ni seolah-olah ditarik. Kita ada kecenderungan pada mana-mana. Kita mengaji, kita tengok nas Al-Quran, tengok hadis tanpa kita pandang siapa-siapa. Kita akan ukur benda tu dengan nas. Walaupun daripada jemaah kita sendiri, kita akan ukur betul, kita kata betul, salah, kita kata salah. Jadi kalau kita ada kecenderungan, hak ni dia buat salah, kita akan cuba buat cari dalil nak berbetulkan. Itu bahaya. Kadang-kadang jelas salah, tapi kita nak berbetulkan juga. Itu mengaji nak kena ada insaf. Antum. Baik, pasal beradab dengan guru. Jadi kadang-kadang kita pun tersilap juga kan. Tapi insya-Allah terbiasakan. Baik.
kita dah biasa kadang-kadang kita duduk dengan orang Arab. Ya Syekh, kita panggil guru kita ya Syekh. Ya Syekh nak, wahai guru kami. Kalau ya Syekh macam kita sebut dengan kawan-kawan ramai, ya Syekh. Kadang-kadang apa rasa macam belagak, macam kita angkat diri. Tapi bila kata ya Sayyidi, ya Sayyidi ataupun ya Sayyidi, ya Syekhna, kadang kita ni merendahkan diri. Tu maknanya kita mentakzimkan dia dan kita rasa diri kita kecil. Yang diajaklah. Tadi lafaz ana tadi yang buat ana salah dalam huruf bahasa Melayu kita. Eloknya kita jumpa untuk guru dah saya macam ni. Tapi kalau memang huruf tempat tu memang cakap aku kau, mati muskil. Macam orang Indonesia aku kau tak ada apa, memang dia mak ayah dia aku kau. Nak kata jahat pada dia, memang tu bahasa dia. Masing-masing orang macam tu. Huruf dia tak sama. Baik. Maka antunna li jam'il inas al-mukhatabat nahu antunna qa'iman wa saminu huwa lil mufradil ghaib al mudzakkar. Bagi seorang yang ghaib laki-laki huwa qa'imun fi wajibihi. Wa tasi' lil mufradatil muannatsatil ghaibah nahu hiya musafiratun. Wal 'ashir huma lil musanna al ghaib mutlaqan. Maksud mutlaqan apa dia? Lil musanna al ghaib mutlaqan terjemah semata-mata. Maknanya sama ada laki-laki ataupun perempuan. Ai mudzakkaran kana atau muannasa. Laki-laki ke al-musanna ghaib itu ataupun muannasa. Contoh huma qa'iman, huma qa'imatan. Laki perempuan kita tengok pada depan lah. Khabar itu macam mana? Ada ta mabutah tu hantar kata perempuan. Wal hadi asyar hum li jam'i dhukur al-ghaibin. Hum qa'imun. Wasani asyar kunna li jam'il inas al-ghaibat dan kunna qa'imatun. Kemudian habislah 12. Kemudian dia sebut bawah tu wa idza kana al-mubtada'u dhamiran, dan apabila adalah mubtada' itu isim dhamir, maka fa innahu semuanya mubtada' itu la yakunu tidak ada ia illa barizan munfasilan, kecuali dhamir baris, dhamir yang nyata, yang munfasilan, dan juga dhamir itu dhamir munfasil kama ra'aita. Dhamir baris kita sebut dah, ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Dhamir baris apa dia? Ma yazharu lafzuhu fil kalam. Adapun dhamir mustatir ma la yazharu lafzuhu fil kalam lakinnahu yufhamu min as-siyaq. Aqsamul khabar, bahagian-bahagian khabar. Kata musannif rahimahullah, qala wal khabaru ismani. Ni pun sama lah macam tadi kita jawab dah. Dan khabar mula khabar dua bahagian. Apa dia dua bahagian tu? Mufradun wa ghairu mufradin. Mufradun wa ghairu mufradin. Satu khabar mufrad, satu lagi khabar yang ghairu mufrad. Baik. Apa dia khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad ni? Adakah mufrad di sini sama dengan mufrad yang kita bincangkan dalam bab apa ni, alamat i'rab? Jadi khabar di sini, mufrad di sini bukan mufrad di sana. Ada beza, ada tiga. Dalam nahwu ada tiga. Satu mufrad dalam bab alamat i'rab, iaitu mufrad lawan tasniah dan jamak. Dan satu lagi pada bab mubtada khabar, iaitu mufrad lawan bagi jumlah ataupun syibih jumlah. Lagi satu dekat bab lah dengan munada, iaitu mufrad dengan makna bukan lawan bagi mudhaf dan juga syibih mudhaf. Jadi kena tahu bila sebut mufrad, mufrad dalam bab apa? Dia tanya mufrad. Okey, mufrad dalam bab apa? Kita tahu kalau sebut bab apa ni, alamat i'rab, ini maksud dia. Sebut dalam
apa ni bab mubtada khabar ni masuk dia. Sebut dalam bab munada ni masuk dia. Itu kita kena tahu, kena bezakan. Hari ni orang campur. Kadang-kadang satu bab tu masalah fiqh tapi berbincang dalam usul. Berbincang dalam usul. Ingat dulu ada orang tulis satu kitab nama bid'ah hasanah. Kita bid'ah tahu. Bid'ah hasanah tahu. Dalam kitab dia tulis bid'ah hasanah. Kemudian didiskusikan di kita. Waktu tu apa ni dengan apa ni Ustaz Aziz Hanafi. Jadi Ustaz Aziz Hanafi sebut dia kata apa dalam agama ni sama ada usul ataupun furu'. Ada dua tu lah, antara benda tu usul ataupun furu'. Kalau usul kita bincang cara usul, kalau furu' kita bincang cara furu'. Tapi apa yang ada dalam kitab ni semuanya furu' dia cakap. Jadi kita bincang cara furu'. Bab benda apa tahlil, bab apa sedekah pahala apa semua tu. Benda-benda tu benda furu'. Kadang-kadang seolah-olah benda tu benda usul. Mengaji lah, pokoknya mengaji. InsyaAllah benar-benar tu orang tu akan jumpa dan sibukkan dengan sebab hari ni orang mengaji, mereka mengaji dengan isu. Kita mengaji, banyak orang mengaji dia mengaji dengan isu, sebab tu dia tak sampai. Bila kita tanya pada permasalahan benda-benda kecil je dalam kitab-kitab ni, dia tak tahu. Sebab dia mengaji isu. Ada isu, bincang isu. Ada isu baru, bincang isu. Habis isu ni memang bincang isu. Akhirnya dia tak pernah mengaji pun fiqh daripada awal. Yang dia mengaji isu dia boleh bincang tu lah. Jadi sambung balik, khabar ada dua, satu khabar mufrad, satu khabar ghairu mufradin. Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Kita akan tengok dalam dia. Tapi nak bagi tahu dulu khabar mufrad iaitu apa ni maksud mufrad di sini, iaitu apa yang bukan jumlah ataupun syibih jumlah. Apa yang bukan jumlah dan juga syibih jumlah. Ini khabar yang bukan jumlah dan syibih jumlah dinamakan khabar mufrad. Kalau khabar tu khabar jumlah dan syibih jumlah dinamakan khabar tu khabar jumlah, bukan mufrad. Mufrad lawan jumlah. Fal mufradu, maka apa ni bermula khabar mufrad tu nahwu seumpama Zaidun qa'imun. Zaid bermula Zaid itu adalah seorang yang berdiri. Dia bagi contoh. Ni khabar mufrad. Sebab apa qa'im tu khabar? Khabar tu jumlah dah, bukan jumlah. Syibih jumlah dah, bukan syibih jumlah. Jadi dinamakan khabar mufrad. Walaupun khabar dia tasniah, tetap dinamakan khabar mufrad. Contoh Az-Zaidan qa'iman. Ini tasniah tapi dinamakan khabar mufrad. Az-Zaidun qa'imun, namakan khabar mufrad juga. Selagi mana bukan jumlah, walaupun dia cuma tasniah, dinamakan sebagai khabar mufrad. Wa ghairul mufradi arba'atun, dan selain daripada dan bukan mufrad itu ada 4. Khabar yang bukan mufrad ada 4 perkara. Arba'atu asya. Sudah jawab? Betul? Betul kan? Sya'i ke sya'a? Saya kau sya'a Mamnu Nasara. Tadi ada situ sebut asya'i yang kita apa? Merah ni. Jadi kau betul ke? Asya'. Yang pertama ajar wal majrur, yang kedua zaraf, yang ketiga fa'il beserta fa'ilnya, dan yang keempat mubtada beserta khabarnya. Contoh nahwu qaulika Zaidun fiddar, Zaidun indak, Zaidun qama abuhu, Zaidun jariyatun zahibatun. Buat
kurang soft. Ada? Oh, saya rasa nama Muhammad. Di khabar ada, cara isiannya khabar ada di tiga. Khabar mufrad, khabar jumlah, khabar syibih jumlah. Ini ada bagikan kepada tiga. Ada yang bagikan khabar pada dua. Yang bagikan khabar pada dua, saya akan buat ini. Khabar daripada dua, mufrad dengan ghairu mufrad. Atau ghairu mufrad bagi dua, jumlah dengan syibih jumlah. Faham tak? Khilaf lafzi saja dalam membahagikan. Jangan bagi tiga tu pun. Dalam syarah pun dibagi tiga. Ada yang kata khabar tu ada lima. Khabar mufrad. Satu. Dua. Khabar jumlah ismiyah. Ketiga, jumlah fi'liyah. Empat, zaraf. Lima, jar wa majrur. Semua benda yang sama. Tapi ikut atas orang yang mensyarahkan itu lah disebut berapa. Ada yang bagikan pada tiga macam mana buat ni. Ada yang bagikan pada dua. Tetap akan timbul benda ni. Dan jumlah ni akan bagi dua pula. Syibih jumlah pun akan bagi dua juga. Sama je. Pokoknya benda tu sama. Ada yang dia sebut tu lima-lima macam tu. Dia kata khabar ada lima. Khabar mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zaraf dengan jar majrur. Jadi kalau aku baca kitab-kitab dia disebut khabar ada tiga. Jadi jangan heran lah. Sama je. Cara dia bahagikan tu saja yang berbeza. Jadi khabar ada, ini ada tiga. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah dan juga syibih jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibih jumlah ada dua, zaraf dan juga jar wa majrur. Satu-satu kita akan tengok dalam syarah. Wa aqulu macam ni. Yang qasimul khabari. Buat apa aja? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf yang mana? Yang qasimu jadi mudhaf. Okey. Betul ya? Oh iya betul ya. Yang qasimul khabari. Betul lah. Tak tahu ke salah. Geling tu ada dua maksud. Apa syawal? Syawal. Yang qasimu al-khabari. Yang qasimul khabari. Sebab apa jadi bagi bawah? Sebab dia mudhaf ilaih. Okey. Betul ya, Dos? Tak tahu. Siti. Apa dah? Nak gelak orang nak? Khabaru. Jadi apa khabaru? Pak yang bagi apa? Yang qasimu. Ahsanta. Allahu alaik.
Yang qasimul khabaru, yang khabari, yang nak jadi mudhaf ilaih itu isim, yang qasimu fa'il. Yang kita jadikan mudhaf ilaih itu gabung antara isim dan isim, bukan isim dengan fa'il. Baca balik. Kita bahagi khabar itu kepada dua bahagian. Yang pertama khabar mufrad dan yang kedua khabar bukan mufrad. Baik, lagi. Dan yang dikehendaki dengan mufrad di sini itu di mana, Umay? Sini. Sini. Di sini di bab mubtada khabar ni. Ataupun fi hadzal bab, guna fi hadzal bab mubtada khabar. Ma laisa jumlatan, apa yang bukan jumlah. Kenapa baca jumlatan, Amin? Masa baca jumlatan. Tanya baca. Nak tanya kan? Mesti ada sebab. Jawab. La takhaf. Innallaha ma'ana. Tak tahu. Saya nak jawab ni. Tak apa, salah tak apa. Kalau yang habis pun mau gelak apa. Jawab apa dah? Asal pada jumlatan. Betul tak dia baca jumlatan tu? Betul tak? Okey, betul kenapa? Isim laisa. Betul tak, Nabi? Yang nak tanya yang pertama lu baca jumlatan betul ya? Kata dah hatu kata tak kata betul tak betul itu kena syawal betul lah atau isi laisa. Bagi yang pihak tu betul tak jumlatan. Ada baru jawab baru. Apa dia? Jumlatun. Jadi apa? Isi laisa. Mana khabar dia? Laisa dia adawat kana, akhawat kana. Dia merofak dengan isim nasabkan khabar. Okey, jumlatun jadi isim. Laisa jumlah ma laisa jumlatun. Ini khabar yang mana? Mana? Nahwu qaimun. Nahwu wa ke nahwa? Nahwa qaimun. Ma laisa jumlatun nahwa qaimun. Betul tak ni apa? Siti. Tak betul. Apa dia betul? Pandai tak tahu tak betul. Jumlah tu jadi khabar. Mana kena nak baca apa? Jumlatan. Maknanya jumlatan tu dibaca betul dah. Jadi khabar apa? Khabar laisa. Isim laisa mana? Isim laisa mana? Allah tak ada dah. Ingat okey dah ni. Apa dia? Mana ada isim laisa? Bukhari Muslim. Right. Kalau hadis. Khabar laisa. Isim laisa mana?
Domir mustatir. Takdiru wa kembali kepada ma. Santa. Softa. Jumlatan betul dah. Tukar masih. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Apa yang bukan ia, ada domir huwa kembali pada ma. Apa yang bukan ia jumlah, dan wala tu nak takkid je, dan bukan juga syabihan bil jumlati. Dia bukan jumlah dan bukan syabih, bukan syibih jumlah. Itu dinamakan mufrad. Seperti qaimun. Seperti qaimun min qaulika, itu jadi khabar mutaqaddim. Wa zalika nahwu qaimun min qaulika Muhammadun qaimun. Wa ghairul mufradi nau'an. Dan selain daripada mufrad tu nau'an ada dua jenis. Yang pertama jumlatun, yang kedua syibhu jumlatin. Satu jumlah, satu syibih jumlah. Wal jumlatu nau'an juga. Jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Lepas tu fal jumlatu baca mai. Jumlatun ismiyatu ia ma ta'allafat mubtada'in wa khabarin. Nahu abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Wal jumlatul fi'liyatu ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Nahu safara abuhu min qaulika Muhammadun safara abuhu. Wa nahu yuqdabu gulamuhu min qaulika Khalidun yuqdabu gulamuhu. Baik, dikata jumlah ada dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lah ni dia nak bagi makna apakah jumlah ismiyah. Ni makna dia boleh tanda apa tu jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah. Jadi kata wal jumlatul fi'liyatu hiya ma ta'allafat. Ta'allafat. Ada domir apa dan domir? Ya. Iya, kembali kepada ma. Betul ke? Iya, kembali ke ma. Nama tu betul. Mau kamu zakar? Dia Kita agak-agak. Syekh, Anira. Macam mana? Matu Musa. Macam mana? Domir iya. Kembali kepada ini ramah. Betul tak domir muannas kembali kepada ma? Nak tanya tu, nak jawapan tu. Iqbal boleh nak jawab kan? Sibuk nak jawab boleh tak? Kembali kepada ma. Siapa ma? Dia? Yang boleh belakang oleh muannas. Dia Musa, dia muskil. Musa muskil. Jadi ma isim mushtarak. Boleh zakar boleh, muannas. Tengok pada makna. Tapi ma kat sini kena pada apa? Jumlah ismiyah tu kena pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tu zakar ke muannas? Muannas. Sebab dia nak cerita jumlah ismiyah ni. Maknanya nak kata ma tu kena pada jumlah. Jumlah yang tersusun, ma kena pada jumlah yang tersusun ia ma tu, yakni ia jumlah tu, iaitu jumlah yang tersusun ia daripada mubtada dan khabar. Jumlah yang tersusun daripada mubtada dan khabar dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Seperti nahwu abuhu karimun. Abuhu karimun daripada kata kamu Muhammadun abuhu
karimun. Nah, i'rab macam mana tu? Said. Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun mubtada, khabar jumlah. Bagi itu Abu tu jadi apa? Abu tu jadi mubtada lah. Muhammad ni mubtada lah. Mubtada apa? Mubtada apa? Sifat dia mana? Mubtada'ah. Mubtada. Mubtada kedua tu Abu tu. Abu tu mubtada'un sani. Sabak yang kedua. Itu mubtada yang pertama Muhammad tu. Abu bahwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Karimun khabar. Khabar bagi apa? Khabar bagi Abu. Karim tu khabar bagi Abu. Wal jumlatul mukawwanatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi, itulah khabarun lil mubtada'i al-awwal. Jadi jumlah daripada mubtada yang kedua dan khabarnya itulah jadi khabar bagi mubtada yang pertama. Dengan Muhammadun Abu Karimun. Ini jadi mubtada'un awal. Khabar tak ada lagi. Khabar mubtada ni tak ada lagi. Tiba-tiba datang Abu jadi mubtada. Sani mubtada yang kedua. Dan dia jadi mudhaf. Jadi mudhaf ilaih. Karim jadi khabarun lil mubtada' Al-Thani. Yang ni khabar bagi ni. Khabar bagi mubtada yang kedua. Dan jumlah ni al-jumlatu al-mukawwanatu, jumlah yang tersusun minal mubtada isani wa khabarihi, dan khabar ya itu adalah khabarun lil mubtada'i al-awwal. Jumlah ni dah jadi mubtada bagi Muhammad. Ini faham? Ini yang makan khabar jumlah. Sebab ini mubtada, ini khabar, ni satu jumlah dah. Jumlah ni jadi khabar bagi mubtada yang pertama. Itu dinamakan khabar jumlah. Ada yang tak faham? Faham? Yang kedua, jumlah fi'liyah. Apa dia jumlah fi'liyah? Ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi, iaitu jumlah yang tersusun daripada fi'il dan fa'ilnya, atau yang jumlah yang tersusun daripada fi'il ataupun na'ib fa'il. Seperti nahwu safara abuhu, min qaulika, daripada kata kamu Muhammadun safara abuhu, wa nahwu yudrabu ghulamuhu, min qaulika Khalidun yudrabu ghulamuhu. Umay, Muhammadun safara abuhu. I'rab macam mana? Muhammadun mubtada, safara madi, Abu fa'il, safara abuhu jumlah fi'liyah Bogor bagi Muhammad. Muhammadun mubtada'un apa ni, marfu'un bil ibtida' wa alamatun rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Safara tak ada lagi khabar dia. Safara fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi. Sebab apa? Tak ada, sebab dia ada fi salihi
bidhamir raf'in mutaharrik. Tak payah sebut itu apa. Mabni ala fathi. Abuhu fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan an dhammah wa huwa mudhaf. Hu apa ni mudhafun ilaih. Hu tu jadi mudhaf ilaih. Dhamirun hu dhamirun munfasilun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Wal jumlatu apa ni mana sebut wal jumlatul mukawwanatu minal apa ni minal fi'l al-madhi wa fa'ilihi itu jadi khabarun lil mubtada. Begitu juga lah yudrabu ghulamuhu min qaulika qalilun yudrabu ghulamuhu, sama je semua yang ni yudrabu dia kata apa ni fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Kita akan sebut macam itulah. Fa in kana macam ni. Fa in kana khabaru jumlatan fala budda lahu min rabitin yarbituhu bil mubtada. Imma dhamiru ya'udu ila dhamirun imma dhamirun ya'udu ila al-mubtada'i kama sami'ta fil amthilati. Wa imma ismu isyaratin nahu Muhammadun hadha rajulun karim. Fa in kana al-khabaru jumlatan, maka jika adalah khabar itu jumlah, maka tidak dapat tidak baginya bagi siapa? Fala budda lahu bagi apa? Bagi apa? Bagi siapa lahu? Bagi apa? Bagi khabar tu lah. Bagi khabar. Khabar kat belakang tu apa? In kana al-khabaru jumlatan, maka fala budda lahu fala budda lil khabar. Tidak dapat tidak bagi khabar tu. Dia kan maksudnya kat khabar jumlah tu lah. Min rabitin, tidak dapat tidak baginya bagi khabar itu daripada rabit, daripada pengikat yang diikatkan ya dengan mubtada. Min rabitin yarbitul khabar bil mubtada, dengan mubtada. Imma sama ada rabit itu dhamir ya'udu ila al-mubtada, yang kembali kepada mubtada, seperti mana kamu dah telah dengar pada contoh-contoh yang disebutkan. Wa imma ismu isyaratin, ataupun apa ni Allah SWT, rabit itu adalah isim isyarat, seperti nahwu Muhammadun hadza rajulun karim. Dia tak bagi contoh dhamir sebab dalam matan ni disebut contoh dhamir. Zaidun, ni dekat jumlah apa ni? Tak tahu mana-mana jumlah kan. Dia kata Zaidun dalam contoh qama abuhu. Untuk khabar jumlah, mestilah pada khabar jumlah tu ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Mesti ada dhamir kembali kepada mubtada. Zaidun, Zaid telah berdiri ayahnya. Zaid telah berdiri ayahnya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun mubtada, jariyatuhu zahibatun khabar. Dekat khabar ni ada tak dhamir kembali kepada Zaid? Ada. Jariyatuhu ay jariyatu Zaid. Dhamir ni lah yang menghubungkan antara mubtada dan juga antara khabar ni dan juga mubtada. Dia mesti ada dhamir ataupun isim isyarat. Ni apa? Dah tak faham aku. Sebab kalau tak ada dhamir, contoh kita dah kenal-kenal
Zaidun jariyatuka zahibatu. Tak ada kena-mengena. Apa kena-mengena jariyah kamu dengan Zaid? Zaid jariyah kamu, maka maknanya kamu tu tuju pada orang lain, bukan pada Zaid. Zaidun jariyatuka zahibatu. Zaid aku datang satu jumlah yang mana jumlah ni tak ada kena-mengena dengan jumlah sebelum. Bila kita letak tak ada domain yang kembali pada mubtada, jadi jumlah ni dia tidak ada hubungan langsung dengan mubtada. Dia mesti ada sesuatu yang menunjukkan pada mubtada yang menghubungkan antara kedua-dua. Mesti kena ada hubungan. Ataupun kita buat Zaidun jariyatu Zaidun jariyatu Ahmad zahibatu. Ini jumlah lain, tak ada kena-mengena. Zaid ni tak ada kena-mengena. Zaid, lepas tu jariyahnya Ahmad akan pergi. Tak ada kena-mengena, ni jumlah lain. Jumlah ni dah mustaqil dah, tak ada kena-mengena. Atau kena ada domain. Zaidun qama Abu Muhammad. Jadi Abu Muhammad yang dia ni bukan Abu Zaid. Dia tidak ada kena-mengena antara antara khabar jumlah khabar tu dengan jumlah. Tak boleh nampak, mesti ada. Ataupun isim isyarat dia bagi contoh Muhammadun hadza rajulun karimun. Syekh Muhammadun hadza rajulun karim. Muhammadun kadang-kadang maksudnya menjadi tidak akan menjadi ada ismu syarati Syarati mabni ala fathi fi mahalli lima. Badan di mahali raf'in badalun di Muhammad Mari Sa'id. Iqbal. Pak Musa. Said. Oh, sana. Mami. Apa ni? Ahli. Hadhihi jumlah. Okey. Hadza Muhammadun hadza rajulun karim. Era Muhammadun Tada'un marfu'un sama teruni tamatut ada syarati ada doroba ini ada doroba ini ada apa? Hati Al-Qur'an contohnya Al-Qur'an contohnya
tasniah tak tahu. Kat belakang ni. Sebab merubah untuk alif tu alif ni bukan alif kalimah. Hadza ni dah kalimah. Tahu kan? Anak taradud. Cuba tengok ni. Habis dah? Apa yang tak ada? Okey, betul? Tak ada je? Ha? Hazar. Mabniyun ala ada sukun. Betul? Di mahali rafi mubtada saja. Tak ada lah belakang dia. Mubtada usani. Betul? Rajulun khabar mubtada sani. Karim betul? Betul dia betul. Muhammadun mubtada awal. Mubtada awal marfu bil ibtida' wa alam tarfi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hadza sama ada macam saya puan sebut tadi, hadza bina. Kalau nak ringkas dengan hadza ismu isyaratin. Hadza isim isyarat mabni ala apa? Fi mahalli raf'i mubtada'un tsani. Jadi kalau nak lebih menghalusi lagi, yang menjadi isim syarat tu za saja. Ha tu harfu tanbih. Al-ha harfu tanbih. Za ismu isyaratin. Boleh. Itu kalau nak lebih memperhalusi. Contoh an. Contoh kalimah tum dengan tuma. Tuma. Domain tu yang menunjukkan atasnya alif tu. Ma tu harfu iman. Ma tu harfu iman ataupun bin zaidah. Tak pun habis yang itu. Muhammadun hadza mubtada'un sani. Rajulun khabarun li mubtada'in sanin. Karim tu dia punya sifat bagi rajul. Jadi wal jumlatul mukawwanatu minal mubtada'i sani wa khabarihi khabarun li mubtada'i al-awwal. Baik, dekat sini tak ada dhamir. Memang tak ada dhamir, tapi ada isim isyarat. Isim isyarat yang isim isyarat itu menunjukkan kepada mubtada. Muhammadun hadza, yani Muhammad adalah rajulun karim. Tak ada masalah. Kira itu dikira rabit. Itu dikira rabit. Bila hadza boleh datang Muhammad saya itu betul. Kalau hadza Muhammadun, i'rab jadi lain. Boleh kita kata, kita boleh i'rab lain. Hadza mubtada, Muhammadun dia jadi badal daripada hadza, ataupun dia jadi ataf bayan pada hadza. Rajulun karim itu jadi khabar. Tapi bila Muhammadun hadza dia duduk belakang, itu dia jadi mubtada yang kedua. Dia i'rab dia jadi lain. Makna tu lebih kurang je, tapi i'rab dia berbeza. Makna dia lebih kurang je. Macam ni dalam Al-Quran, wa libasut taqwa zalika khair. Wa libasut taqwa zalika khair. Wa libasut taqwa, libas mubtada dan dia mudhaf, at-taqwa mudhaf ilaih. Zalika tu mubtada yang kedua. Dan zalika tu merujuk kepada libas, mubtada yang pertama. Zalika khairun. Khairun tu khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah tu jadi mubtada yang jadi khabar bagi mubtada yang pertama. Boleh kan? Ini dia bagi dua je lah. Nanti ada lagi antara jadi robit lagi takrar. Ulang balik lafaz mubtada. Al-waqi'ah, al-qari'ah, mal-qari'ah.
Ulang-ulang lafaz mubtada ataupun umum. Satu kalimah yang jadi umum pun boleh juga. Baik. Wasyibuhul jumlati naw'an. Sikit. Wasyibuhul jumlati naw'an aidan. Al-awwal al-jar wal majrur nahu fil masjidi min qaulika aliyun fil masjidi. Watsani ad-dharfu nahu fawqal ghusni min qaulika at-ta'iru fawqal ghusni. Dan sibuk jumlah ada dua, satu jar majrur, contohnya fil masjid pada perkataan kamu aliyun fil masjidi. Dan yang kedua zaraf seperti fawqal ghusni daripada perkataan kamu at-ta'iru fawqa al-ghusni. Baik, perkataan aliyun fil masjidi. Mana khabar? Mana khabar jawab? Fil masjidi. Ini khabar. Di sini ada dua mazhab. Bahkan ada beberapa mazhab. Ini yang mudah. Yang mudah yang mengatakan fil masjid ini jadi khabar. Fil masjid jar majrur, khabar bagi mubtada. Kelas. Mudah. Tapi pendapat jumhur fil masjid ini bukan khabar. Dia muta'alliqun bi mahdzuf. Fil masjid ini jar majrur, jar majrur muta'alliqun apa ini bi mahdzufin. Apa ni khabarun? Ini yang khabar mubtada. Jar dengan majrur ni dia bersangkut paut dengan sesuatu yang mahzuf. Asal perkataan dia aliyun ka'inun fil masjidi. Ka'inun ni telah dihazaf. Ka'inun itu telah dihazaf. Ada tempat yang wajib hazaf, ada tempat yang antara dua harus. Yang nak ingatlah, saya ingatlah. Baik. Aliyun fil masjid. Kita tengok ya. Ali ada di masjid. Ali ada di masjid. Ada tu dapat mana? Dapat dekat Ka'inun ni. Tapi kita terjemahkan. Tapi dalam lafaznya tidak sebut. Dia dihazafkan. Lepas tu kalau tengok tafsir-tafsir, macam tafsir jalan lain, kadang-kadang dia tolong keluarkan takdir-takdir tu, ataupun didatangkan isim-isim yang tak disebut. Contoh ayat Quran, laisa bi amaniyikum. Walladzina amanu wa amilus solihat. Boleh? Atau wa man asdaqu minallahi qila. Atau laisa bi amaniyikum wala amani di ahli kitab. Jadi laisa bi amanikum ayat Quran. Laisa bi amanikum wala amani. Ada apa? Wala bi amani ke wala amani? Wala amani bi ahli kitab. Laisa ni mana isim dia? Kalau tengok dalam tafsir, dia akan sebut laisa dia ayat Quran. Betul? Dia buat datang walaisa al-amru manuqan bi amanihi. Ini dalam turungan. Ini ayat dalam turungan. Dan tafsir. Al-amru isim laisa, dia tolong kita. Manukan khabar laisa. Yang ni dibagi faham bi amanikum muta'alliqun bi manu. Hak ni yang jadi khabar bagi laisa, bukan yang ni. Sebab tu kita berhajat pada tafsir, dia tolong uraikan, dia tolong syarahkan ayat. Kita tak nampak laisa apa? Laisa al-amru manukan bi amanikum. Jadi pendapat yang jumhur mengatakan fil masjid bukan khabar. Dia muta'alliqun, dia bersangkut paut dengan sesuatu yang mahzuf.
Yang mahzuf tu dah jadi khabar. Yang mahzuf tu jadi khabar. Tapi untuk permulaan mudah fil masjid jadi khabar. Sebagian ulama kata apa? Sebagian ulama kata yang mahzuf tu jadi khabar. Sebagian ulama kata yang ni jadi khabar. Sebagian kata ni himpunan kedua-dua tu jadi khabar. Andanya yang mahzuf tu campur sekali dengan yang ada ni, dua-dua tu khabar. Aliyun fil masjid ataupun at-ta'iru fawqa al-husni. At-ta'ir burung di atas dahan. Di dahan ni zaraf. Selepas dia akan jadi mudhaf ilaih. Selepas dia akan jadi mudhaf ilaih. Jadi yang pendapat yang mudah fawqal husni jadi khabar tu. Pendapat jumhur yang ni bukan khabar, dia muta'alliqun bi mahzuf. Dia bersangkut paut dengan sesuatu yang mahzuf, yang mahzuf tu jadi khabar. Lepas tu ulama khilaf nak takdirkan apa dia. Yang hari yang dia faham dulu lah. Ulama khilaf nak takdirkan mahzuf tu apa dia? Tak ada yang mahzuf apa dia Iqbal? Mahzuf tu yang mahzuf tu nak takdir apa? Nak takdir isim ke fi'il? Faham kan? Nak takdir isim. Isim fa'il. Isim kalau takdir isim fi'il jadi aliyun kana ataupun yakunu fil masjid. Kalau takdir isim aliyun kainun fil masjid. Ataupun aliyun yastaqiru fil masjid. Ataupun aliyun mustaqirun fil masjid. Nak takdir isim kan tak ada fi'il. Buat. Isim ke fi'il? Ni pun ada berlaku khilaf. Ada kata takdir isim, ada kata takdir takdir fi'il. Ada yang kata boleh dua-dua. Ibnu Malik dia pilih dua-dua. Boleh takdir isim, boleh takdir fi'il. Kecuali pada pada zaraf yang jadi silah bagi isim mausul. Ini untuk yang faham. Alladhi indaka contohnya alladhi indaka ghairu sahih. Ini mubtada khabar. Isim mausul kena ada silah dia kan? Ada silah mausul. Silah dia dah lihat tak ada. Nak takdir apa? Di sini dia memang takdirkannya. Tak ni takdir isim. Contohnya tabah alladhi wujida indaka ghairu sahih. Apa yang terdapat di sisi kamu tu tak betul. Contohlah kita kata dalam kitab ada dua kitab. Lepas tu kitab ana cakap macam ni, kitab yang satu lagi cakap macam ni. Jadi nak bagi tahu yang tu baca macam mana? Yang ni baca mana? Tengok mana kitab ana yang betul. Dia nak bagi tahu alladhi indaka ghairu sahih. Ana alladhi wujida yang terdapat pada kitab kamu tu tak betul. Hak ni dihazafkan. Jadi hazaf ni mesti kena fi'il. Nak hazaf di sini mesti kena fi'il.
Penting benda ni penting nak guna banyak. Ini tambah lagi. Ini bagi yang tentang masalah dia, bagi yang pening lagi cukup dia ambil yang tadi je. Ini yang agak yang faham dah masalah ni nak tambah masalah lagi. Marah tu merah dulu indahkan. Nak tanya kat sini ini dia apa? Marah tu indahkan. Jadi kau indahkan. Ini mana? Sifat. Ini minta sifat. Tak jawab. Apa ni? Tindakan dia apa? Sifat. Ada sifat. Sifat lagi. Jadi sifat. Jadi sifat. Dia ni mutakan pun sebab dia mutakan pun dimasuk. Asalnya marah tu dirajuli yang mustaqir ataupun ka ini tindakan. Dia mutakan pun dimasuk. Tapi yang ni buang. Ini buang. Ini untuk tindakan. Dia ada dia punya apa ni mahzuf dia. Maka mahzuf sifat. Kadang-kadang dia jadi marah tu apa ya? Marah tu bisa izin tindakan. Jadi apa? Jadi hal. Kenapa jadi hal? Sebab Zaid ma'rifah. Isim ma'rifah bila datang sepada jumlah, maka apa ni jumlah tu jadi hal. Kita sebut dah dulu kan sebelum ni. Kata al-jumlah ba'da al-ma'rifah hal. Al-jumlah ba'da al-nakirah sifat. Tadi birajulin. Rajulin nakirah. Jadi kita datang ada jumlah selepas dia. Kan sini kan ada jumlah ni, tapi maknanya dihadapkan, iaitu birajulin mustaqir ni. Pada sini bizaidin dia jadi hal. Ini jadi hal. Ini bizaidin yang kainan hala kauni kainan indaka, yang adalah ia tu keadaannya di sisi kamu. Habis. Wa min zalika ta'lam. Habis dah pokok alas sekali ni. Wa min zalika ta'lam, dan daripada maknanya takrir. Wa min zalika takrir ataupun syarah, daripada syarahan-syarahan yang tersebut ni kamu tahulah bahwasanya khabar itu ala tafsir, atas tafsir secara terperincinya khamsatu anwa, ada 5. Mufradun wa jumlatun fi'liyatun wa jumlatun ismiyatun wa jarun ma'a majrurin wa dharfun. Dan khabar terkadang khabar boleh dikedepankan, terkadang boleh khabar ni ada 3 keadaan. Ada keadaan yang dia ni harus untuk dikedepankan dan harus untuk dikebelakangkan. Harus ditakhirkan dan harus untuk dikedepankan. Boleh dua, takdim boleh, takhir boleh. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, khabar mesti ditakdimkan. Khabar mesti ditakdimkan. Dan keadaan yang ketiga, khabar mesti ditakhirkan. Jadi ada tiga keadaan. Tak sebutlah nak bagi tahu khabar tu nisbah
takdim dengan takhir ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama harus untuk ditakdimkan dan harus untuk ditakhirkan. Keadaan yang kedua wajib untuk ditakdimkan. Keadaan yang kedua wajib untuk ditakhirkan. Allahu a'lam. Ada soalan? Ha? Zorah zaman nak makan. Ada perincian dia lagi lah. Ada ketika zorah tak boleh jadi khabar bagi mubtada. Kalau mubtada tu isim zat. Contoh Zaidun yaumal Jumaah. Dia tak boleh. Zaid adalah hari Jumaat. Dia tak kena. Tak boleh. Tapi kata al-mubarak yaumal Jumaah. Perlawanan itu hari Jumaat. Dia masuk sebab dia jadi zorah, tapi dia khabar. Dia khabar. Jadi dua mahan. Jadi dan kita dia apa ni dia sebenarnya zorah kan. Zorah kan apa ni masuk. Tapi dia duduk tempat apa ni khabar. Dia jadi khabar. Apa ni Zaidul ada al-mubarak yaumal Jumaah. Perlawanan itu pada hari Jumaat. Yaumal Jumaah itu jadi khabar bagi al-mubarak. Dia zorah. Sama lah juga apa al-mubarak fi yaumil Jumaah. Boleh juga sama ada dia masuk ataupun dia majrur. Sama sini fi. Jar majrur tapi jadi khabar kan? Sama sini. Dia masuk tapi jadi khabar. Maknanya dia punya tu muta'alliqun bi mahzuf. Karena al-mubarak apa dia? Kainatun ataupun waqi'atun yauma al-Jum'ah. Dia tengok kita nak takdirkan tu pun tengok juga. Biasanya yang takdir mustaqir ataupun kain. Tapi ada tempat-tempat kita kena takdir yang lain. Ada soalan lagi? Kemudian kita anak dengan isim dan fa'il. Ada yang khusus ada fa'il lagi. Itu muta'allaq bagi yang apa? Mahzuf bagi silah. Dia mahzuf tapi dia jadi silah. Silah bagi isim mausul. Macam tadilah yang nak tunjuk tu allazi tu. Allazi indaka ghairu sahih. Jadi allazi laysa mausul. Jadi silah dia mana? Silah dia mahzuf. Tapi mahzuf tu mesti kena fa'il. Sebab nak kena ada doa pada zorah sahaja. Pada zorah sahaja. jar majrur nak tengok balik. Tak pasti pada jar majrur. Jika dalam al-fiqh ni semua umum kan. Yang kata yang jadi apa ni yang jadi yang mahzuf yang jadi jumlah. Masa dia dua sekali. Tengok dia kena tak jazamkan. Soalan lain? Soal? Pak kawan. Naik. Ni. Apa faham sini? Baik. InsyaAllah mudah nak faham pada kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha dengan dhanna wa akhawatuha. Benda yang sama aja. Khabar, mubtada khabar semua kita letakkan, masukkan kana, masukkan inna, masukkan dhanna. Jadi bila kita faham kat situ, khabar kana boleh jumlah ismiyah, khabar kana boleh jumlah fi'liyah, khabar kana boleh
Pada yang tadi itu bahagian-bahagian khabar tu boleh jadi pada khabar kana. Tapi kalau tak faham di sini susahlah kat sana nanti. Wallahu a'lam. Subhanallah.